Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks Sains KSSR Semakan Tahun 6. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 33. Okey, kita berada dalam tajuk unit yang ketiga, mikroorganisma. Okey. Mikroorganisma ni sebenarnya tajuk ni sebenarnya sama juga dengan tahun masa buku lama Buku lama pun ada tajuk mikroorganisma ni. Jadi kalau awak nak lebih nak dengar lebih lanjut, awak boleh juga tengok pada buku ataupun saya punya video yang menceritakan tentang buku teks sains tahun 6 masa bukan semakan dulu. Ada juga tajuk mikroorganisma ini, okey. Dia lebih kurang sama je. Okey, jom kita lihat hari ni muka surat 33 mikroorganisma. Okey, mula-mula gambar yang ditunjukkan adalah gambar dalam kelas. Macam kita lah dalam kelas sekarang kan. Awak dalam kelas tu ada kawan-kawan awak semua. Okey, kita dapati ada macam-macam. Kita tengok kat kepala kawan awak ni. Nampak tu. Dah macam COVID-19 kan. Nampak tu ada benda bulat, ada cucuk kan. Macam virus COVID-19. Kan. Kemudian kita tengok dekat tangan kawan kita ni, seorang ni. Nampak tak ada biji-biji warna merah. Dia berwarna lah. Kenapa dia berwarna tu? Apa tu? Kemudian kita lihat pada baju dia. Ya, kat baju dia ni pun ada panjang-panjang warna hijau ke apa tu? Nampak kan? Okey, jadi ini semua adalah mikroorganisma lah ni, benda-benda yang kita tak nampak. Adakah kita nampak benda ni kat mata kasar kita? Tak kan? Jom kita tengok. Ada lagi dua tu. Dekat kasut dia ada apa tu? Dekat kasut dia ada macam panjang-panjang, ada macam sayur dah ni tapi dia bukannya warna hijau pula kan. Ni apa benda ni? Dan satu lagi kita lihat kat sini. Dekat belakang kursi ni ada juga benda warna merah-merah panjang-panjang tu kan. Apa benda semua ni? Ini semua berada dekat sekeliling kita ni, dekat dalam kelas kita sekarang ni. Alright, jom kita baca. Benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan boleh dilihat dengan mudahnya. Pernahkah kamu melihat benda hidup lain yang ditunjukkan dalam setiap bulatan di atas? Yang kat bulat-bulatan tadi kan, pernahkah kita nampak? Tak pernah kan? Tapi dia ada kat sekeliling kita. Bukan saja di kelas, tapi berada di semua tempat kan. Risau kan? Jadi benda hidup tersebut tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kasar tu maksudnya mata kita yang kita lihat ni lah. Okay? Kita lihat melalui mata, tak pakai mikroskop, tak pakai teropong. Kita pakai mata saja. Itu namanya mata kasar lah. Okay? Dan wujud di dalam tanah, di air, udara dan di dalam tubuh kita. Tubuh kita? Dalam tubuh kita pun ada ke? Apakah benda hidup lain tersebut? Bukan manusia, bukan haiwan, bukan tumbuhan. Tapi dia hidup. Apa benda tu? Dan kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Mikroorganisma. Okey, itulah namanya mikroorganisma. Okey. Pernahkah kamu mendengar perkataan mikroorganisma? Mikroorganisma ni ialah gabungan daripada perkataan mikro dan organisma. Mikro tu apa? Mikro ni bermaksud seni. Bukannya seni lukis tu Seni maksudnya sangat halus. Dan tidak dapat dilihat dengan ataupun oleh mata kasar. Kita tak boleh nampak kat mata kasar kita ni. Okey. Organisma pula bermaksud hidupan. Kita ni manusia organisma lah. Haiwan tu pun organisma, tumbuhan pun organisma. Tapi yang ini mikroorganisma maksudnya apa dia? Oleh itu apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Jadi mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Maksudnya dia hidupan juga. Cuma dia tidak boleh dilihat dengan mata kasar lah. Jadi kebanyakan mikroorganisma ini dapat diperhatikan dengan menggunakan alat khas seperti mikroskop. Mikroorganisma hidup bersendirian atau secara berkumpulan. Berkumpulan pun boleh ya. Apakah jenis-jenis mikroorganisma yang terdapat di sekeliling kita? Jom kita kenal dengan satu demi satu jenis. Dia ada 5 jenis tau. Jom kita tengok. Yang pertama, fungi. Saya sebut fungi lah. Kalau ikutkan ejaan ni, F-U-N-G-I ni fungi kan. Kalau cikgu awak sebut fungi ke apa, saya tak tahu lah. Ada yang sebut fungi, ada yang sebut fungi, ada yang sebut fungi. Tak apalah, yang penting ejaan dia betul lah buat masa ni. Kalau seorang rendah ni asalkan ejaan betul je. Fungi boleh ditemukan di udara, di air, di tanah dan pada hidupan lain. Maksudnya dia boleh ada kat mana-mana lah tu. Air boleh, kat tanah boleh, udara boleh. Fungsi hidup dengan mereput atau mengurai objek yang menjadi tempat tinggalnya. Tugas dia nak reputkan benda je.
Hasil perebutan tersebut diserap sebagai nutrien. Fungi membiak melalui spora. Dia macam tumbuhan kan, boleh membiak melalui spora. Contoh fungi ialah kulat, yeast dan penicillium. Rupanya awak tengok tadi tu penicillium. Tu warna ungu tu kan, purple tu. Yang bawah tu yeast. Yeast ni yang dekat roti tu. Bukan. Yeast tu yang kita buat dough kan. Nantilah kita tengok. Okay, rhizopus adalah kulat roti. Roti tu kalau awak tengok dekat-dekat awak nampak kan macam warna hitam-hitam dah rosak tu yang macam ni kan. Okey. Yang warna hitam-hitam tu sebenarnya kalau zoom in guna dengan mikroskop, tu adalah gambar dia. Rhizopus nama dia. Okey. Kulat roti. Nampak macam mana je kan. Apa pasal awak? Saya dulu pernah termakan roti. Saya kata, cantiknya roti ni. Saya ingat ada perisa tau. Saya pun, lemak ada perisa. Ada warna hijau-hijau lah. Mesti sedap rasa pandan kot. Saya pun makan. Masa tu saya tak tahu lagi. Rupanya baru saya tahu itu rupanya adalah mikroorganisma. Nasib baik tak sakit perut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi awak kena tahu. Sebab itulah kita kena belajar bab ni. Supaya awak tak jadi macam saya. Okey. Bakteria wujud dalam bentuk sfera. Ni yang kedua, bakteria. Tadi apa? Tadi kulat fungi. Yang kedua, bakteria. Bakteria wujud dalam bentuk sfera, bentuk rod atau lingkaran. Wow, banyak je bentuk dia. Ada 3 Bakteria boleh ditemukan di udara, air dan tanah. Sama juga. Dan pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Wow, kat manusia pun ada ke? Kat haiwan dan tumbuhan pun ada ke? Wah, ini kalah si kulat ni. Kulat tadi tak ada pula dekat kita kan. Dia cuma dekat tempat yang nak mereput dia kan. Dia yang mereputkan. Kalau bakteria ni dia ada dekat badan hidup macam kita ni. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup lain. Patutlah dia nak hidup, dia kena masuk dekat benda hidup. Dia serap nutrien kita. Wow. Contoh bakteria ialah Spirillum, Streptococcus, Escherichia coli, ataupun kalau orang sebut tak yalah. Escherichia coli ataupun nama glamour dia adalah E. coli. Okey. Walaupun ejaan dia macam tu, kita sebut E. coli lah. Dan Salmonella. Alright. So, Spirillum macam tu bentuk dia. Streptococcus, E. coli dan juga Salmonella. Okey, kalau kita nampak kat sini, bakteria ni dia pelbagai bentuk. Ada sfera, ada rod, ada lingkaran kan. Ada 3 jenis lah kan. Yang macam Spirillum tu, yang lingkaran tu maksudnya macam Spirillum ni lah. Spirillum ni lah lingkaran. Sebab dia lingkar-lingkar tu kan. Kalau rod tu macam E. coli dengan Salmonella ni. Macam rod ni kan. Kalau sfera tu macam Streptococcus bulat-bulat tu kan. Mungkinlah tengok tu, kalau yang saya faham macam tu lah dia ada gambar ni. Kalau ada komen boleh komen kat bawah kat ruangan komen kalau nak kongsi. Okey. Fungi ni terdiri daripada sekumpulan fungus. Fungus lah Kalau bakteria ni terdiri daripada sekumpulan bakterium. Di bakterium tu kumpul-kumpul jadilah bakteria. Fungi ni fungus tu kumpul-kumpul jadilah fungi. Fungus tu kumpul-kumpul jadilah fungi Okey. Ataupun fungi. Ataupun saya sebut apa tadi, fungi kan. Jadi ini berangkumi 3.1.1 dan 3.1.2. Bukan 2 je, ada lagi. Tengok seterusnya. Alga. Okey, alga mempunyai sifat tumbuhan. Alga ni dia mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Alga ni dia macam tumbuhan, dia ada klorofil. Kalau tumbuhan ada klorofil, dia boleh buat apa? Dia boleh buat makanan sendiri. Tak payah pergi kedai kan. Dia boleh buat makanan sendiri. Jadi kalau tumbuhan dia boleh buat makanan sendiri, dia adalah berwarna hijau. Jadi alga ni dia punya nak kenal dia, kalau awak nak kenal dia adalah berwarna hijau selalunya. Jadi contoh alga ialah, alamak susah nak sebut. Apa tu? Chlorella. Chlorella, Chlamydomonas dan Volvox. Okey. Jadi Chlorella ni macam tu lah. Dah macam timun dah saya tengok tu. Saya tak tahulah macam mana bentuk dia. Gitulah Volvox macam tu. Okey. Dia macam biskut hijau kan. Dan Chlamydomonas ni popular lah. Dia macam bentuk macam tertikus pula. Ada juga macam tertikus komputer tu kan. Jadi awak boleh tengok Volvox. Boleh zoom dekat kotak QR code ni. Tengoklah Volvox tu. Okey. Saya pun tak tengok lagi. Okey, paramecium pun awak boleh tengok. Nak tengok paramecium boleh tengok dekat QR code tu. Wow, okey, menarik ni Maksudnya sekarang punya buku ni dia dah bagi QR code. Boleh tengok haiwan tu. Okey. Paramecium ni saya belum tengok lagi. Okey, yang keempat, tadi kita dah belajar berkenaan dengan
fungi, bakteria, alga, dan yang keempat adalah protozoa. Protozoa ni mempunyai sifat haiwan pula. Tadi ada sifat tumbuhan. Kan alga tu warna hijau. Protozoa ni sifat dia sifat haiwan pula. Kerana hidupan ini bergerak untuk mendapatkan makanan. Dia boleh bergerak ni. Protozoa ni hidup dalam habitat berair seperti kolam, tasik ataupun sungai. Contoh protozoa ialah paramecium dan amoeba. Paramecium ni macam slipper bentuk dia. Amoeba tu dia macam telur kot. Macam telur penyet kalau pecahkan telur kan. Kan ada kuning dia kan. Lebih kurang macam gitulah Dia ni bergerak Haiwan-haiwan protozoa ni dia bergerak. Jadi ianya selalunya berada di kolam. Ada orang kata kalau kita tengok kolam tu tengah tenang, tiba-tiba ada gerak-gerak tu, macam mungkin dia kot. Saya tak pastilah sebab kalau ikutkan namanya pun mikroorganisma kan. Mungkin dia tak boleh nampak dengan mata kasar kan. Jadi awak boleh ambil air sungai, awak boleh try dekat mikroskop untuk lihat paramecium atau amoeba. Awak pun boleh zoom, awak boleh QR code tu awak boleh gunalah untuk awak scan. Alright. Seterusnya kita pergi kepada lagi satu, iaitu virus. Virus yang paling popular sekarang ni. Zaman-zaman pandemik, endemik ni kan. Sekarang ni kita berada pada satu lagi, iaitu yang kelima, mikroorganisma, iaitu virus. Virus ni ialah mikroorganisma yang paling seni sekali. Paling seni tu maksudnya bukannya dia paling pandai melukis, tidak Dia paling seni ni maksudnya paling kecil, sekecil-kecilnya. Sebab itulah virus ni sukar untuk kita lawan. Jadi virus ni hanya dapat hidup dan membiak apabila berada di dalam benda hidup lain. Nampak tak? Walaupun dia ni seni, tapi dia cuma boleh hidup dekat benda hidup. Sebab itu kalau macam COVID tu, kalau dah terpegang simen tu apa kan kita tahu, tapi walaupun dia cuma boleh hidup kat benda hidup, kalau dia pergi dekat besi ke apa semua ke, dia boleh bertahan lama sebelum dia mati. Kalau gitu kena hati-hati jugalah kan. Jadi virus ni hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dalam mikroskop elektron pula tu. Mikroskop biasa tu pun tak boleh guna. Dia kena guna elektron baru kita nampak virus. Jadi contoh virus ialah bacteriophage, human immunodeficiency virus, HIV. Dan juga virus influenza. Nampak tu. Kan macam COVID tu kan, influenza tu kan. Sebenarnya kalau tak silap saya, influenza ni macam selesema tau. Mungkin COVID selesema babi dulu pun kan macam tu lah agaknya gambar dia kebanyakannya. Jadi tu nampak tu bacteriophage. Dah macam laba-laba ngeri pula tengok kan. Dan HIV nampak bentuk dia pun macam COVID tu kan. Ya Allah, ngerinya. Virus influenza ini semua kita tak nampak dengan mata kasar ni. Kemudian kita lihat cikgu dia kata apa? Nyatakan maksud mikroorganisma serta jelaskan jenis-jenis mikroorganisma yang terdapat di sekeliling kita. Dah ada jawapan dia tadi itulah yang kita bincang semua itulah, nama-nama dia. Dan jelaskan tu semua dah dijelaskan ke atas tu. Info sign. Coronavirus. Buku baru kan. Memang adalah coronavirus ni ataupun COV ni ialah sejenis virus yang menyebabkan jangkitan salur pernafasan. Tahu tak salur pernafasan? Yang kita bernapas ni lah. Hidung, trakea, paru kita kan. Kemudian coronavirus terbaru telah ditemukan pada tahun 2019 di China yang dikenali sebagai coronavirus disease 2019 ataupun COVID-19. Jadi COVID tu, D tu adalah disease lah agaknya maksud dia coronavirus. Jadi coronavirus ni sebenarnya jangkitan saluran pernafasan. Jadi bila dia 2019 tu dia jadikan nama dia COVID-19 lah sebab dia jumpa pada 2019. Sebab dia dikenali sebagai coronavirus disease kan. Alright, jadi virus ini telah mengorbankan banyak nyawa sehinggalah sekarang. Ya Allah, semoga cepatlah semua berakhir kan. Alright, jadi saya rasa sampai situ dulu. Kita dah kenal dalam video ni 5 jenis mikroorganisma, iaitu fungi ataupun fungi tadi. Lepas tu bakteria, alga yang macam tumbuhan, kemudian protozoa yang dekat air, dia macam haiwan kan sebab dia boleh bergerak untuk makan. Dan juga virus yang sangat berbahaya itu dan sangat kecil, paling seni sekali. Jadi itulah 5 kelas ataupun 5 jenis mikroorganisma. Jadi saya harap itu awak dapat ingat, dapat hafal dan dapat tahu dan faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Untuk selanjutnya proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma ni hidup macam mana? Dia pergi mandi ke? Dia pergi beli belah ke? Macam mana proses hidup mikroorganisma ni? Apa je yang dia buat? Apa je persamaan dia dengan haiwan atau benda hidup yang lain?
Kalau nak tahu apa dia proses hidup mikroorganisma, nantikan video terbaru daripada saya. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat sejahtera.